Jadi mereka kata yang sunnah semayang tarawih ni 8 saja. Siapa buat lebih di bid'ah. Bid'ah tu. Dan bid'ah masuk neraka. Pening malaikat. Masuk neraka pasal apa? Buat semayang tarawih 20 rakaat. Kan? Malaikat pun pening. Nak pukul ke tak pukul ni? Dia semayang tarawih 20 rakaat masuk neraka. Pasal apa? Bid'ah. Faham tak? Tak faham. Jadi ada satu fahaman mereka ni memahami nas secara literal, secara tekstual. Dia tengok teks, Nabi tak biasa buat lebih daripada 11 rakaat. Maka mereka kata siapa buat lebih daripada 11 rakaat, maka itu adalah bid'ah, mereka kata. Sebab kita nak kembali pada Quran hadis ni, mereka kata. Nak kembali pada Quran hadis, kita tengoklah hadis kata Nabi tak biasa buat lebih daripada 11 rakaat. Sayyidatina Aisyah bagi tahu, Nabi tak biasa buat lebih daripada 11 rakaat setiap malam. Maka siapa buat lebih daripada 8, lebih daripada, pasal dia 11 tu 8 campur dengan witir 3 jadi 11. Jadi dia kata yang sunnah semayang tarawih ni 8 saja. Siapa buat lebih di bid'ah. Bid'ah tu. Dan bid'ah masuk neraka. Pening malaikat. Masuk neraka pasal apa? Buat semayang tarawih 20 rakaat. Dan juga semayang sunat tarawih. Nabi SAW buat di rumah, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah balik. Nabi tak buat semayang tarawih straight di masjid ataupun di surau berjemaah selama sebulan. Tak buat. Kadang Nabi buat di masjid, kadang buat di rumah. Kadang Nabi buat sikit saja di masjid, lepas tu sambung di rumah sampai habis. Pasal apa? Sebab kalau Nabi buat di masjid sepanjang Ramadan berjemaah, maka Allah Ta'ala akan wajibkan. Setiap kali masuk Ramadan, semua orang wajib semayang tarawih berjemaah di masjid ataupun di surau. Tak boleh nak pergi tempat lain, nak pergi Kerang Rebuih ke, tak boleh. Kena tunggu habis dulu. Kan? Sini famous Kerang Rebuih waktu bulan Ramadan kan? Jadi Nabi tinggalkan. Kemudian selepas Nabi wafat, naik Abu Bakar, Abu Bakar pun wafat, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lah yang mula-mula sekali mengumpulkan umat Islam untuk solat berjemaah tarawih. Ada Sayyidina Umar ni pandai-pandai pula dia, no? Pandai-pandai dia, no? Dah, bukan Sayyidina Umar tu pandai-pandai. Sayyidina Umar mengetahui semayang tarawih itu bagus berjemaah dan jumlahnya 20. Dia tahu. Jadi dia tahu juga Nabi tak boleh buat macam tu sentiasa sebab nanti Allah wajibkan, sebab dia pandai usul fiqh. Sayyidina Umar faham usul fiqh. Maka kalau dia yang buat tak apa, pasal dia bukan Nabi. Jadi dia pun perintahkan di Masjid Nabawi lantik satu imam, semua orang tak boleh buat jemaah masing-masing. Hanya satu jemaah saja dibenarkan. Di belakang satu orang imam buat 20 rakaat dan berterusan sampai ke hari ini. Di Mekah, di Madinah tu sampai ke hari ini 20 rakaat. Mai kat kita buat 8. Salah lah? Tak salah. Balik sambung lagi. Bagi cukup 20. Boleh buat 8, tak ada masalah. Tapi yang sunnahnya 20. 8 tak sunnah. Tidak sunnah. Bukannya Nabi buat 8 lepas tu Nabi tinggal. Dia ada satu hadis. Hadis tu daripada Aisyah. Aisyah kata tidak pernah Nabi solat malam lebih daripada 11 rakaat di luar ataupun di dalam Ramadan. Sama ada dalam bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan. Nabi tak pernah semayang malam melebihi 11 rakaat. Jadi ada satu fahaman, mereka ni memahami nas secara literal, secara tekstual. Dia tengok teks, Nabi tak biasa buat lebih daripada 11 rakaat. Maka mereka kata siapa buat lebih daripada 11 rakaat, maka itu adalah bid'ah, mereka kata. Sebab kita nak kembali pada Quran hadis ni, mereka kata. Nak kembali pada Quran hadis, kita tengoklah hadis kata Nabi tak biasa buat lebih daripada 11 rakaat. Sayyidatina Aisyah bagi tahu, Nabi tak biasa buat lebih daripada 11 rakaat setiap malam. Maka siapa buat lebih daripada 8, lebih daripada
Pasal dia sebelah tu 8 campur dengan witir 3 jadi 11. Jadi dia kata yang sunnah semayang tarawih ni 8 saja. Siapa buat lebih di bid'ah. Bid'ah tu. Dan bid'ah masuk neraka. Bening malaikat. Masuk neraka pasal apa? Buat semayang tarawih 20 rakaat. Kan? Malaikat pun pening. Nak pukul ke tak pukul ni? Dia semayang tarawih 20 rakaat masuk neraka. Pasal apa? Bid'ah. Faham tak? Tak faham. Jadi ulama memberi komentar kepada hadis tersebut. Hadis itu merujuk kepada semayang tahajud. Dan juga setengah-setengah ulama kata sembahyang witir tu sendiri. Nabi tak biasa buat melebihi 11 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2, 8. Lepas tu tambah lagi 2, tambah dengan ditutupi dengan 1. 11 rakaat witir. Kenapa ianya tidak merujuk kepada kepada tarawih? Sebab Aisyah bagi tahu di luar di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan mana ada sembahyang tarawih? Bermakna yang dimaknakan oleh Sayyidatina Aisyah ialah solat selain daripada tarawih. Sebab ada qarinah. Qarinah tu maksudnya ada tanda bahawa Sayyidatina Aisyah merujuk kepada solat yang lain. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah kata di dalam bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan tidak pernah melebihi 11. Jadi ianya mesti diselarikan dengan solat selain daripada tarawih. Sebab bulan lain tak ada solat tarawih. Jadi hadis tadi tu betul, hadis tu sahih. Tapi ianya merujuk kepada solat sunat witir ataupun solat sunat tahajud. Nabi tak bisa buat lebih daripada 11 rakaat. Tapi 11 rakaat Nabi itu pun panjang. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah cuba pergi ke Masjid Nabawi pada waktu malam. Nabi bangun malam untuk sembahyang tahajud. Nabi kan, rumah Nabi tu sempit. Bila Nabi sembahyang tu, kadang terpaksa alihkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Terpaksa alihkan kaki Aisyah untuk sujud sebab sempit. Jadi Nabi SAW bila waktu malam nak beri keselesaan kepada isteri baginda, maka Nabi solat di masjid. Jadi sahabat seorang ni mailah cuba ikut di belakang. Daripada hadis ini, ianya menjadi dalil bahawa harus untuk solat sunat itu dibuat berjemaah. Kan kadang-kadang ada kan program Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di masjid, Qiyamul Lail di surau. Imam sembahyang tahajud belakang pun ikut. Ada orang marah. Oi, bid'ah katanya. Sembahyang tahajud, sembahyang sunat ni buat seorang-seorang jelah. Pasal apa nak kena buat berjemaah? Berjemaah ni sembahyang fardu ya. Sembahyang sunat tarawih tu sebab Sayyidina Umar buat. Kan? Jadi nak kata salah lagi, Sayyidina Umar salah pula kan? Tak boleh nak kata salah. Sembahyang sunat lain, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, Qiyamul Lail malam-malam, mana boleh buat jemaah ni pada marahan? Tak boleh. Ada hadis Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berdiri di belakang Nabi dan dia ikut. Dia tunggu Nabi baca. Tunggu Nabi baca surah Baqarah. Tunggu daripada ayat pertama sampai habis surah Baqarah tu. Surah paling panjang dalam Quran. Berapa ratus ayat? 285 kah? 285, 286 gitu. Habis. Waktu dia ingat rukuk dah. Tengok sambung surah yang kedua. Surah apa? Ali Imran. Sampai habis surah Ali Imran tu baca. Dia kata empat ni rukuk. Tengok tak rukuk lagi, sambung pula surah yang ketiga. Habis surah yang tu barulah rukuk. Dan dikatakan semuanya jumlah 4 juzuk. Nabi punya satu rakaat sembahyang tahajud 4 juzuk. Jadi orang hak kata siapa buat tarawih 8, siapa buat tarawih 20 ni bid'ah, kena buat 8 saja. Dahlah salah faham dengan hadis. Lepas tu 8 tu pun macam qul Allah ya. Kan? Berlawanan dengan hadis Nabi. Lepas tu dia sendiri pun buat pendek-pendek saja. Dalam erti kata lain, dia bukan nak ikut sunnah Nabi, dia nak ikut nafsu dia. Nak ikut nafsu dia. Nafsu dia tak suka 20, pendekkan jadi 8. Dah jadi 8. Dalam riwayat Nabi buat 8 tu, Nabi baca 4 juzuk satu rakaat. Mai kat dia qul Allah ya. Jadi dia bukan nak ikut sunnah Nabi. Dia nak ikut nafsu dia. Nak pendekkan lagi. Lalah tak payah buat benda apa.
menyebabkan umat menjadi lemah dan lemah, tidak kuat dalam beribadah dan asyik sibuk kejar dunia saja. Dunia semakin laju ni, dunia duk ligan. Baik. Lagi sebulan nak masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita insya-Allah. Baik, sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul alaihi wassalam. Adapun sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul adalah lawan bagi sifat-sifat yang wajib, iaitu khianat lawan bagi sifat amanah, dusta lawan bagi sifat benar ataupun siddiq, bodoh lawannya bijak, menyembunyikan lawan bagi tabligh, bukan manusia, seorang perempuan, hamba dan sebagainya. Semua itu berlawanan dengan sifat nabi-nabi, maka ianya adalah sifat-sifat yang mustahil. Sifat-sifat yang harus bagi para nabi dan rasul. Tu sifat mustahil, itu berlawanan lah. Lawan dengan apa? Kalau bijak, tak boleh lah tak bijak. Kalau benar, tak boleh lah bercakap bohong. Maka mustahil bagi para nabi untuk berbohong, mustahil bagi para nabi untuk menyembunyikan risalah. Benda ni wajib kita pelajari, sebab macam yang saya pernah bagi tahu, dalam agama Syiah mereka menyatakan nabi ada menyembunyikan risalah. Mereka menuduh dan memfitnah bahawa Nabi SAW menyembunyikan satu wahyu yang melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah selepas kewafatan Nabi. Bahkan ada satu kelompok Syiah ghulat. Syiah ada banyak, Rafidah lah, ada Imamiyah lah, ada Zaidiyah lah, Ismailiyah lah. Ada satu Syiah ghulat, Syiah yang begitu ekstrim, Syiah Sabaiyah. Dia daripada Abdullah bin Sabah. Dia punya fahaman dia begitu ekstrim sampai dia kata Nabi SAW Jibril alaihissalam tersilap hantar wahyu. Sepatutnya Jibril melantik Sayyidina Ali jadi Nabi, bukan Nabi Muhammad. Sampai macam tu mereka claim dalam kitab mereka. Sepatutnya Sayyidina Ali yang jadi Nabi, Nabi Muhammad itu menjadi sahabat kepada Sayyidina Ali. Sepatutnya macam tu dia kata. Jadi dia kata malaikat pun silap hantar wahyu. Jadi kita kena belajar sifat-sifat ni semua, bahawa tidak ada error, tidak ada kesilapan dalam kerja-kerja malaikat, dan tidak ada kesilapan dalam sifat-sifat Nabi. Tidak ada sifat-sifat yang berlawanan ni semua untuk disusun oleh para ulama untuk melawan fahaman-fahaman yang sesat. Jadi menyembunyikan risalah itu adalah mustahil bagi para nabi dan rasul. Tak boleh kita percaya kepada fahaman-fahaman yang mendakwa sebaliknya. Ada yang sembunyikan lah, tak habis cerita lah. Sebab banyak ajaran-ajaran sesat yang datang, mereka selalu menggunakan hujah yang ni. Mereka kata wahyu tak habis turun kepada Nabi, tak habis turun kepada Nabi, maka wahyu yang seterusnya turun kepada saya. Contohlah kan. Jadi saya lah Nabi yang seterusnya. Macam siapa nama tu? Rasul Melayu tu dekat kampung Kemensah kat KL, yang dia claim diri dia sebagai Rasul kepada umat Melayu. Dia kata wahyu turun dekat dia. Dia baca ayat Al-Quran, bila Allah menggunakan dhamir hadir, iaitu kamu, dia kata itu saya lah tu, saya lah. Bila Allah kata kamu merujuk kepada Nabi Muhammad, kan? Katakanlah qul, katakanlah itu fi'il amar ataupun kata suruh. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa. Dia kata Allah suruh siapa tu? Allah suruh saya, kata. Kata kerja mesti ada dia punya yang disuruh. Dia kata yang mana kata kamu tu dia kata. Dia claim lagu tu. Jadi sebab itulah kita wajib belajar sifat-sifat yang mustahil ni. Baik. Sifat yang harus pula, sifat yang harus bagi para nabi dan rasul adalah semua sifat-sifat yang tidak wajib bagi mereka dan tidak membawa kepada kurangnya fungsi mereka sebagai para rasul. Termasuklah sifat-sifat kemanusiaan yang biasa seperti makan, minum, nikah, sakit dan sebagainya, yang tidak membawa kepada kekurangan.
Adapun sifat-sifat kekurangan seperti kegilaan, buta dan sebagainya mustahil bagi para rasul. Jadi sifat-sifat yang disebut dalam istilah tauhid, dalam istilah akidah disebut sebagai sifat basyariyah. Sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Jadi nabi-nabi juga meninggal, nabi juga makan, minum, boleh dibunuh. Ramai nabi-nabi dibunuh. Jadi depa ni tak ada lah macam malaikat kan. Malaikat ni kita tak boleh nak bunuh dia. Jadi nabi-nabi ni selalu dibunuh oleh kaum Israel, Bani Israel sampai